Yesus dan bagaimana kami dapat faham apa yang akan kami dengari dan yang penting kami dapat terapkannya dalam hidup kami. Kami juga akan berbincang tentang majalah pembelajaran tentang peranan saudari di dalam sidang. Jadi berkatilah perjumpaan kami pada petang ini. Berkati kami semua supaya kami dapat memberi sepenuh perhatian. Kami ucap terima kasih atas kesempatan ini dan kami berdoa melalui Putra Bapa Yesus Kristus. Amen. Ceramah umum hari ini kita akan mendengar tajuknya Yesus Kristus penakluk dunia. Bagaimana dan bila. Jadi saya jemput saudara Tiaga. Ceramah ini kita akan bincang tentang Yesus Kristus dalam peranan yang berbeza sebagai penakluk, conqueror, ya. Dan ceramah ini akan bantu kita pun sedar bahawa kita pun mesti jadi penakluk. Okay? Apa yang menarik ialah bila kita sedar bahawa sewaktu Yesus di bumi, dia telah menakluki dunia. Sewaktu dia di bumi, dia telah menakluki dunia. Kita akan bincang bagaimana, ya, bagaimana Yesus di bumi menakluki dunia. Lepas kita akan bincang sekarang sedang menakluk. Dia sudah menakluk, sedang menakluk sekarang, dan akhirnya kita akan bincang bagaimana dia akan menang peperangan. Dia secara sempurna akan menakluk dunia dan bawa dunia yang baru. Itu poin-poin yang penting kita akan bincang. Yesus telah menakluki dunia waktu dia di bumi. Siapa kata ini? Yesus sendiri kata ini. Mari tengok dalam buku Yohanes bab 16 ayat 33. Yohanes bab 16 ayat 33. Di mana kita lihat Yesus sendiri kata dia telah menakluki dunia. Aku memberitahu kamu hal-hal ini supaya kamu menerima kedamaian melalui aku. Kamu akan menghadapi kesengsaraan di dunia ini, tetapi teguhkanlah hati kamu. Aku sudah menakluki dunia. Cuba bayang saudara-saudari, Yesus duduk waktu di bumi, dia di depannya murid-muridnya. Dan dia kata, saya sudah menakluki dunia. Bagaimana Yesus buat demikian? Dengan dua cara. Dan dua cara kita pun perlu ikut. Dua cara ialah, dia nombor satu, tidak benar dia tidak digodai oleh dunia. Nombor satu. Nombor dua, dia tidak sikap dunia. So, kita akan bincang satu demi satu. Dia tidak digodai. Mari tengok gambar pertama. Dalam ceramah ini ada beberapa gambar. Mari kita lihat gambar pertama. Dan dalam gambar pertama, kita akan sedar bahawa dia menakluki dunia. Apa yang kita lihat dalam gambar ini? Yesus digoda oleh siapa? Setan. Apa yang setan beri kepada Yesus? Menjadi raja seluruh dunia. Tapi tengok tangan Yesus. Macam mana tangan Yesus? Yesus kata, saya tak mau. Terima kasih untuk gambar itu. So, Yesus kata, saya tak mau dunia. Kalau Yesus kata saya mau, artinya dia sudah kalah. Kerana dunia itu kepunyaan setan.
Sekarang anda dan saya pun boleh digoda oleh setan melalui dunia. Dalam dunia ada banyak kesempatan buat jahat. Kadang-kala setan kata kepada kamu, inilah peluang jadi kaya. Adakah kamu akan terima? Kalau terima kesempatan jadi kaya tetapi tidak menentang Yehovah, boleh jadi kaya tetapi kamu telah ditewas oleh dunia. Kadang-kala digodai oleh seks. Jika kita buat perbuatan seks yang tidak diizinkan oleh Tuhan, artinya kita telah ditewas oleh dunia. Saudara-saudari, seperti Yesus, kita pun mesti menakluki dunia. Banyak godaan. Tapi jangan tertipu. Selalu sedar bahawa bila diberi $1 juta ataupun 50 rumah atau apapun, kamu boleh menikmati duit itu, rumah itu berapa tahun. Jika anda umur 30, diberi berjuta-juta dolar, rasanya sangat bagus. Kita mimpi bahawa duit ini akan buat kita bagus, buat kita gembira. Tapi bila sudah dapat duit, baru kita tahu itu duit tidak boleh beri kebahagiaan. Dan kita pun tidak boleh makan dengan duit, rosak kesihatan. Nanti kita beli 50 rumah tapi boleh tinggal di satu rumah saja. So, jangan digoda, jangan tergoda. Seperti Yesus, tengok tangan Yesus kan, Yesus kata macam ini. Kita pun selalu mesti kata, saya tak mau. Jangan tipu saya, itu tak penting. So, itulah cara Yesus menakluki dunia. Satu caranya, dia tidak digoda. Cara kedua ialah dia tidak ikut sikap dunia. Mari tengok satu ayat yang sangat membantu dalam buku 1 Petrus bab 2 ayat 23. 1 Petrus bab 2 ayat 23. Bila ayat ini dibaca, tengok sikap Yesus, ya. Jangan hanya tengok ayat, cuba merenung sikap Yesus. Dalam 1 Petrus bab 2 ayat 23, semasa dia dihina, dia tidak membalas dengan hinaan. Semasa dia menderita, dia tidak mengancam orang, tetapi dia mempercayai adil. Bolehkah anda lihat bahawa dunia itu, dunia yang waktu Yesus menghadapi banyak jenis sikap yang tidak bagus. Apa yang berlaku di waktu Yesus? Dia dihina. Tetapi Yesus tidak hina balik. Dia derita, tetapi dia tidak ancam orang lain. Apa yang kita belajar? Kita belajar ialah jangan balas. Bila dihina, jangan hina balik. Apa berlaku bila kita hina balik? Bila kita hina balik, artinya kita sudah kalah. Apa berlaku bila kamu ancam? Artinya kamu sudah kalah. Kenapa kalah? Kerana sudah terperangkap menjadi seperti dunia. Dari segi luar, ada kemungkinan macam orang lihat kamu menang. Mengancam, orang fikir kamu menang. Tetapi
kamu kalah. Kerana dunia sudah buat kamu seperti mereka. So, dunia selalu mau buat kamu seperti mereka. Dan satu cara dia ialah menghina kamu, mengancam kamu. Yang penting is jangan balas. Jangan balas. Biar mereka ancam, biar mereka hina, biar mereka ketawa. Biar. Tetapi jangan balas. Tengok gambar yang seterusnya, gambar kedua. Boleh nampak saudara itu tidak balas. Walaupun dia dimarah. Kenapa dia dimarah? Kerana dia belajar Bible dan dia mau tidak percaya agama yang lama. Dia kena marah. Tetapi saudara itu tidak marah balik. Cuba kamu bayang, kamu dalam situasi itu. Pasti kamu rasa mau marah balik kan? Mungkin kamu rasa, kenapa saya kena marah? Saya tak buat salah. Saya tidak adil dia marah saya. Jika kamu marah balik, artinya kamu sudah kalah. Kerana kita menjadi seperti dunia. Terima kasih untuk gambar. So, apa poin pertama yang kita telah bincang? Bagaimana Yesus menakluki dunia bila waktu dia di bumi? Dia tidak digoda. Nombor 2, dia tidak biar dunia buat dia balas. Dia tidak mau ikut sikap dunia. Ini poin yang kita boleh merenung dan menjadi pelajaran bagi kita. Kerana kita pun mesti menjadi penakluk dunia. Bahagian kedua kita mau bincang ialah tentang Yesus sekarang. Dia telah menakluki dunia, dia pergi ke syurga. Dia diberi ganjaran, dia diberi satu hadiah, dia diberkat oleh Yehovah menjadi raja seluruh dunia. Mari tengok gambar yang seterusnya. Gambar ketiga. Apa yang kita lihat dalam gambar ini? Untuk memahami gambar ini, mari kita sama-sama baca Wahyu bab 6 ayat 2. Wahyu bab 6 ayat 2. Wahyu bab 6 ayat 2 kata, kemudian aku nampak seekor kuda putih. Penunggangnya memegang sebuah busur dan sebuah mahkota diberikan kepadanya. Dia pergi untuk menakluki musuhnya dan mengalahkan mereka. Bahagian akhir, bahagian pertama, Yesus adalah pemegang penanggung yang di atas kuda putih, dan Yesus diberi kuasa. Kuasa untuk buat apa? Bahagian akhir ayat itu kata, dia diberi kuasa untuk menakluk musuh dan mengalahkan mereka. Terima kasih untuk gambar. So, Yesus diberi kuasa untuk menakluk dan mengalah. Bukan serta-merta mengalah. Menakluk dan mengalah. Dia mula menakluk, lepas beberapa waktu dia mengalahkan mereka. So, ini sudah bermula tahun 1914. Dan sekarang Yesus sedang menakluki dunia. Bagaimana? Melalui kerja penyebaran kita. Bila kita menyebar, bila kita kongsi berita baik, semua manusia diberi satu peluang.
Sama ada mereka mau terima berita baik atau tidak, sama ada mereka mau ikut Yesus atau tidak. So sekarang dia sedang menakluki dunia. Jika kita merenung hal ini, baru kita faham tujuan kita mengabar. Kita mengabar bantu Yesus. Bantu Yesus. Dia sedang menakluki dunia. Jika begitu saudara-saudari, anda boleh dapat beberapa poin yang bantu. Kerja menyebar adalah kerja Tuhan, ya. Kerja Tuhan. Walaupun anda sibuk mengabar, sama ada mereka ingin terima Yesus atau tidak, terpulang kepada mereka. So dalam kerja pengabaran kita, penyebaran kita, tidak perlu kita banding satu sama lain. Tidak perlu kamu khawatir. Kenapa ramai tidak dibaptis? Mungkin kamu satu daripada saksi yang kuat menyebar. Dan kamu harap kamu dapat saksi yang kamu boleh buat murid. Dan jangan kecewa kalau tidak, kerana ini kerja Tuhan. Yang menakluk dunia adalah Yesus. Kita hanya bantu Yesus untuk buat kerja ini. Jika kamu dapat banyak Bible study dan ramai murid dibaptis, tak perlu rasa bangga juga kan? Kerana ini kerja Yesus. So sama ada langsung tiada murid, banyak murid pun kerja Yesus. Ini bukan kerja kita. Itu poin dalam gambar tadi. Yesus yang menakluk, bukan kamu. Anda hanya bantu Yesus dalam kerja. Yesus yang akan cari. So tak payah rasa kecewa, tak rasa bangga, tapi kita mesti rasa sukacita. Kenapa sukacita? Kerana kita berpihak kepada Yesus, pasti sukacita. So kita buat kerja kita dengan sukacita. Kita tak kisah berapa orang yang terima melalui saya. So itu sikap yang baik, ya. Kerana Yesus sedang menakluki dunia. Bukan anda, bukan saya. Kita hanya alat yang digunakan oleh Tuhan. Tapi ayat itu kata dia akan mengalahkan, Yesus akan mengalahkan mereka. Dan ini digambarkan dalam gambar terakhir, gambar yang seterusnya. Semasa kita tengok gambar ini, mari kita baca Wahyu bab 17 ayat 14 bahagian pertama. Wahyu bab 17 ayat 14 bahagian pertama. Mereka akan berperang melawan anak berbiri, tetapi mereka akan dikalahkan kerana anak berbiri ialah tuan atas segala tuan dan raja atas segala raja. Yang berjuang dengan Yesus bukan manusia biasa. Tengok ada tentera, mungkin ada kuasa bom, kuasa manusia, kuasa mana-mana kuasa pun ada. Tapi Yesus telah diberi gelaran Tuan atas segala tuan dan raja atas segala raja. Dia tidak takut raja di bumi. Dia pasti akan menakluki mereka. Terima kasih untuk gambar. Dan ini memberi kita semangat, kan? Kita sedar bahawa Raja kita Yesus tidak boleh kalah. Pasti dia menang. Kamu dan saya di bahagian
yang akan menang. Kita sikap positif, sikap sukacita, dan terus berjuang bersama Yesus. Lepas perjuangan dah habis, lepas Yesus menakluki segalanya, apa berlaku? Tengok gambar terakhir. Ini adalah sesuatu peristiwa yang kita menanti-nantikan. Dalam gambar terakhir, apa yang kita lihat ialah lepas Yesus menang. Lepas Yesus menang, kita tinggal dunia yang lama dan masuk ke dalam dunia yang baru. Dunia yang lama penuh dengan perkara-perkara yang kita tidak suka, yang memberi kita banyak masalah, kesengsaraan, dan ini adalah harapan baru. Dan bagi mereka yang dengar ceramah ini, kita berpeluang menyaksikan ini. Orang yang telah meninggal dunia seperti saudara-saudara lain yang iman sehingga mati waktu zaman sekarang, ataupun ramai saudara-saudari yang tak hidup sekarang. Mereka akan dibangkit. Tapi bagi kita ada peluang untuk mengalami perasaan keluar daripada dunia baru, masuk ke dalam keluar dunia lama, masuk ke dalam dunia baru. Kadang-kadang adakah kamu rasa bagaimana perasaan Nuh, Nuh dan keluarga dia? Dia pun tinggal dunia lama dan masuk ke dalam dunia baru. Masuk. Lepas itu hidup balik dunia baru. Bagaimana perasaan orang Israel yang melalui laut diselamatkan? Kita ada peluang mengalami satu yang lebih baik. Lepas kita keluar, kita akan mengalami keadaan yang baru. Nuh dan orang Israel, walaupun mereka selamat, tetapi masih dalam dunia yang lama. Ini satu peluang yang amat bagus. Kita tunggu. Terima kasih untuk gambar. Mungkin anda kata, ya ini gambar bagus, saya pun mau keluar daripada dunia ini dan saya pun mau dapat pengalaman bagaimana diselamatkan. Tapi saudara-saudari, itu bukan perkara yang terpenting. Yang terpenting ialah kita menyokong Yesus. Itu yang terpenting. Ini adalah berkat. Kalau tiada berkat, tiada dapat kesempatan hidup dan tengok dunia baru waktu kita masih hidup, itu bukan perkara yang paling penting. Yang paling penting ialah kita sokong Yesus sampai akhir. So sekarang mereka yang dengar ceramah, ada orang muda, ada orang yang tua. Berapa lama kita akan hidup tidak tahu. Waktu pandemik buat orang sedar bahawa hidup itu sangat ringkas saja. Waktu pandemik buat orang rasa tiba-tiba perkara itu boleh berubah. Banyak pelajaran dari waktu pandemik. Tapi yang paling penting ialah Yesus. Jika kita bersama dengan Yesus, waktu pandemik, waktu tak pandemik, waktu sehat, waktu tak sehat, apapun tak berubah. Kerana kita berjuang demi Yehovah. Kita ikut Yesus, kita tetap sama saja. So, kita mau terus beriman. Kita ingin selalu menyokong Yesus, menyokong Yehovah. Mesti iman kita mesti kuat. Jangan sahaja percaya saudara-saudari. Jangan saya saja percaya. Tunjuk dengan cara kamu buat sesuatu. Bila Yesus kata dia telah menakluk dunia, itu bukan percaya. Dia itu cara hidup. So,
tunjuk dengan cara hidup kamu, kamu sudah menakluki dunia. Jangan digoda. Selalu ingat saudara-saudari, jangan digoda. Kita tidak perlu banyak untuk hidup. Sedikit pun cukup. Kalau ada makanan, tempat tinggal, pakaian sudah cukup. Yang lain boleh menikmati, tapi tidak begitu penting. Jangan digoda, jangan dibuat oleh dunia kamu. Jangan biar dunia buat kamu rasa kekurangan. Sebagai Kristian, kita langsung tak ada kekurangan kerana sudah ada Jehovah, kan? Dan jangan biar dunia paksa kamu ikut sikap mereka. Ini satu poin yang praktikal yang kamu boleh dapat daripada ceramah ini. Kerana lepas ceramah mungkin kamu kena marah. Siapa yang akan marah kamu? Saya tak tahu. Ya. Tapi pasti ada orang yang marah kamu. Pasti ada orang yang melakukan kamu tak adil. Pasti ada. Tapi jangan balas balik. Itu menunjukkan kamu sudah dapat poin ceramah ini. Poin ialah kita mesti menakluki dunia seperti Yesus. Yesus adalah contoh bagi kita dari segala aspek. Bukan sahaja dia menjadi tebusan, bukan sahaja dia beri contoh bagi kita, dia juga menakluki dunia, dan saya dan anda pun mesti menakluki dunia. So marilah saudara-saudari, kita dapat manfaat daripada ceramah umum ini. Kita rasa yakin. Kenapa yakin? Kerana jelas bahawa Yesus sedang menakluki dunia. Kita yakin. Kita rasa sukacita kerana apa? Kerana kita ada kesempatan bantu Yesus dalam kerja pengabaran. Dan kita rasa lega kerana kamu tidak diperlu supaya mencapai sesuatu. Tuhan tidak memerlukan kamu buat murid. Dia hanya memerlukan berusaha fungsi berita baik. Sama ada buat murid, tak buat murid itu lain hal. Bila kamu berjuang dengan Yesus, tak kisah hasilnya, artinya kamu telah menakluki dunia. So sebagai penutup saudara-saudari, biarlah poin-poin dari ceramah ini buat kita yakin, buat kita rasa ingin selalu berbeza, selalu menakluki dunia, selalu rasa sukacita bersama dengan Yesus dalam kerja pengabaran. So sebagai penutup saudara-saudari, dunia baru akan datang, tapi sekarang juga marilah kita seperti Yesus menakluki dunia. Terima kasih. Terima kasih saudara jaga atas ceramah tadi.